أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا يسر ولا تعسر. ربنا سهل يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, pertama kalinya marilah sama-sama kita rafat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah kepada kita daripada segala nikmat, sama ada nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil di sisi kita, ataupun nikmat yang jelas kita lihat ataupun nikmat yang tidak jelas kita lihat. Semuanya adalah daripada pemberian hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslimin muslimat tuan-tuan mulia, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, innallaha yu'ti dunya liman yasha walakinnallaha yu'ti din liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan akan dunia ini liman yasha kepada sesiapa sahaja. Tak kira mereka tadi daripada kalangan manusia ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Begitulah juga Allah Ta'ala kurniakan dunia ini, tak kira mereka itu beragama dengan agama Islam ataupun sebaliknya. Tidak kiralah mereka itu daripada orang yang taat kepada Allah ataupun mereka yang suka bermaksiat kepada Allah. Walakinna Allah yu'ti din liman yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kemanisan di dalam beragama ialah kepada mereka yang dikasihi oleh Allah sahaja. Alhamdulillah, kita ni daripada manusia-manusia yang terpilih, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan kepada kita akan Islam. Kemudian diangkatkan darjat kita dengan adanya iman dan dimuliakan kita pula dengan adanya takwa. Berkebetulan kita ni berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita berada pada awal Ramadan. Berada pada 10 awal Ramadan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluha rahmah wa awsaduha maghfirah, awaluha rahmah wa awsaduha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ramadan pada awalnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala campurkan kasih sayang kepada kita yang beriman, kepada kita yang beragama Islam, dengan dapat melaksanakan akan ibadah berpuasa pada siang hari dan memperhidupkan akan malam dengan amal ibadah. Kenapa? Kerana warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Lalu sahabat bertanya, kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Qala bi dzikrillah azza wa jalla. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagi sesoleh hamba itu dengan kebaikan, maka Allah Taala akan mempergunakan hamba tersebut. Lalu sahabat tanya, bagaimanakah Allah Taala mempergunakan hamba tersebut ya Rasulullah?
Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi zikrillah azza wa jalla, iaitulah dengan cara ingat kepada dia. Ulama menyatakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ni banyak jenis tuan-tuan. Di antara yang paling besar sekali ialah ingat dengan cara zikir, manakala yang kedua pula ialah dengan cara fikir. Ingat dengan cara zikir pula banyak cabai dia. Ada cabai orang yang suka solat, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhidupkan zikir tadi di dalam solat. Ada orang yang suka pada Allah Subhanahu wa taala, ada orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suka membacakan Al-Quran. Maka dia ingat kepada Allah taala dengan cara zikir, iaitulah dengan dia tadi mengalunkan bacaan Al-Quran. Ada orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara daripada perbuatan dia, daripada kebaikan-kebaikan, dengan tolong orang yang susah, tolong orang yang memerlukan pertolongan dan seumpama dengannya. Ada juga orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sudut harta. Dia nak sembahyang tak berapa rajin. Cuma solat daripada solat mafruḍah, solat yang difardukan sahaja. Dia nak tolong orang, dia tak ada keupayaan daripada orang yang tak bertenaga. Begitulah juga dia nak beri ilmu kepada orang, dia tak ada ilmu untuk dia kongsi bersama dengan orang lain. Ataupun dia nak berbakti daripada bakti-bakti yang lain, tidak mampu melainkan dengan cara keuangan, ataupun dengan cara menafkahkan daripada harta-harta yang dimiliki. Maka berkebetulan dengan tajuk yang telah disediakan oleh pihak Majlis Dakwah Pasir Putih melalui Biro Agama yang telah dipengerusikan oleh Al-Fadhil Tuan Ibu, manakala diletak mandat kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Muhammad Nur, dan sama-samalah kita nak kongsi sedikit sebanyak daripada apa jua kalau yang mendatangkan manfaat ataupun faedah bagi diri kita di dalam beragama, iaitulah dengan cara kita menafkahkan daripada sedikit sebanyak harta yang kita miliki untuk mereka-mereka yang memerlukan. Di dalam istilah daripada sudut bahasa, sesuatu yang kita miliki lalu kita kurniakan ataupun berikan kepada orang lain ini ada beberapa istilah. Yang pertama ialah diistilahkan dengan istilah zakat. Zakat ni fardu yang Allah Ta'ala letak, yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian muslim dan sekalian muslimat. Sama ada zakat tersebut daripada zakat maliyah, iaitu adalah zakat daripada zakat harta, ataupun zakat badaniyah, yang kita panggil zakat fitrah. Baik, ini adalah wajib bagi diri setiap orang Islam apabila mereka tadi mempunyai akan harta-harta ataupun lebihan-lebihan daripada pencarian dia apabila cukup haul dan juga cukup nisab. Manakala zakat fitrah pula adalah wajib bagi sekalian orang Islam, walaupun hatta kata mereka tadi daripada mereka yang kehilangan akal sekalipun. Yang kedua, sesuatu yang milik kita lalu kita berikan kepada orang lain disebut sebagai ujrah, ataupun diistilahkan juga sebagai upah, ataupun dipanggil juga sebagai sewa, ataupun diistilahkan juga sebagai seumpama kalau yang telah kita berurusan di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, yang disebut di dalam istilah juga sesuatu yang milik kita beri kepada orang disebut sebagai hibah ataupun hadiah. Hibah hadiah ini sesuatu yang kita miliki lalu kita kurniakan kepada mereka-mereka yang sama darjat dengan kita ataupun mereka-mereka yang lebih tinggi darjat mereka daripada kita. Sebagaimana kita hadiahkan sesuatu milik kita kepada sahabat kita, kepada guru-guru kita, kepada pemimpin-pemimpin kita ataupun sewaktu dengannya. Yang seterusnya, sesuatu yang milik kita yang kita kurniakan kepada orang lain disebut juga sebagai sedekah, iaitulah apa yang kita miliki lalu kita kongsikan ataupun kita beri sumbangan kepada mereka-mereka yang darjat dia tadi lebih rendah daripada kita, sama ada mereka tadi daripada fakir miskin ataupun seumpama dengannya. Dan sebahagian juga kata ulama, sedekah ini boleh istilahkan juga kita kata suatu sumbangan yang kita letak pada mereka-mereka yang berada daripada kategori asnaf, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Walaupun mereka tadi terkadang darjat tadi lebih tinggi pada kita, tetapi apabila mari sesuatu maslahah, contohnya kita kata al-gharimin, terkadang orang kaya tadi mempunyai akan harta yang limpah ruah, tetapi mereka tidak terlepas daripada belenggu hutan. Mari suatu ketika untuk mereka menjelaskan hutan tadi tidak ada daripada harta-harta yang mereka miliki, maka selalunya
kita melepaskan akan kepayahan ataupun kesulitan yang mereka telah lalui tersebut. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, belum daripada kita masuk pada fadilah ataupun kelebihan-kelebihan bagi orang yang melaksanakan sedekah ataupun pemberian-pemberian yang mereka punyai kepada orang lain. Boleh juga kita sudah akan mukaddimah yang kita telah lalui tadi dengan secara lebih lanjut ataupun lebih detail berkenaan dengan kelebihan yang kita ni berada pada bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam banyak hadis dan menyatakan kepada sahabat daripada perkara-perkara berkenaan dengan kelebihan Ramadan itu sendiri. Sebagaimana hadis yang telah dibacakan pada awal tadi, awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Pada awal Ramadan Allah Taala kurniakan kasih sayang. Kasih sayang ini setara mana tuan-tuan? Kalau nak tanya kasih sayang mak ayah kita terhadap kita, Allah Taala lebih kasih kepada kita. Karena kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas segala nikmat, kadang-kadang benar kita tidak minta pun lebih lagi. Apatah lagi benar kita minta. Hari ini tak ada orang yang minta supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia supaya boleh cakap sebagaimana kemarin. Walaupun kita tidak minta, Allah Taala telah tetap beri kepada kita. Mari kita tidak minta dengan Allah Taala supaya hari ini boleh melihat, tetapi penglihatan Allah Taala tetap kurniakan kepada kita. Begitulah juga dengan apa jua perkara-perkara yang kita hajati, semua Allah Subhanahu wa taala beri berkah kepada kita. Bahkan kata ulama ahli tasawuf, dititik beratkan di dalam doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk Allah Taala melihat akan tadarruk diri kalian, untuk Allah Taala melihat akan sejauh manakah kebergantungan kita kepada dia. Nah, bukan dia tak nak tahu apa yang kita perlu, kerana sifat dia lebih mengetahui. Kadang-kadang kita sendiri pun kita tidak tahu apa yang kita perlu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih pada itu, tuan-tuan. Begitulah juga, bukan Allah Subhanahu wa taala nak dengar ataupun kita kata nak tahu apa jua aja pada perkara-perkara yang kita kendaki. Kerana kalau kita tadi tidak layak dia pun, dia lebih mengetahui. Kerana sifat dia al-ilmu, lebih mengetahui atas segala perkara-perkara. Tetapi sebagai tanda kebergantungan kita kepada Allah, maka dituntut kita tadi supaya berdoa sebagai tanda kebergantungan kita terhadap Zat yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita buat umpama anak kita ada satu darjah dua, nak pergi sekolah, pergi jumpa dengan kita, ayah minta duit, mak minta duit. Walaupun kita tak tahu, anak kita tidak minta, tetap kita beri. Kenapa? Kerana kita sayang dia. Kalau salah pada tinggal pergi sekolah, nah, kita pergi cari di sekolah untuk kita bagi balik kepada dia. Tapi kenapa anak tadi tetap minta dengan kita sebagai mak ataupun sebagai ayah? Kerana pengharapan dia, tanda dia tak bergantung dengan kita. Ini sifat yang Allah Ta'ala letak pada manusia. Apatah lagi kita kata sifat dia terhadap kita. Nah, sebab itulah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam materi kitab Hikam dia kata lagu mana? Aqamak maqamuka haitsu aqamak. Kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala sekira-kira sejauh manakah kebergantungan kamu kepada dia. Dalam arti kata mudah, kita nak tengok Tuhan ni dekat ataupun jauh dengan kita, maka tengoklah di hati kita tadi setara mana kita dengan dia. Kalau kita tak dekat dengan dia, dia juga dekat dengan kita. Tetapi sekiranya kita tak jauh daripada dia, maka dia juga jauh daripada kita. Maka inilah untuk salah satu daripada cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa jua yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita daripada sunnah-sunnahnya, tak dapat tidak hendaklah kita ambil mala yutraku kullu wa la yutraku kullu. Kalau tidak boleh kita nak pegang belakang, nak melakukan segala sunnah-sunnahnya, la yutraku kullu, jangan kita tinggal belakang. Buat hak mana boleh, buat hak mana yang kita kata ada kemampuan. Nak masuk rumah bagi salam kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Nak masuk masjid kaki kanan baca doa, keluar masjid kaki kiri. Nak masuk tanah kaki kiri, keluar tanah kaki kanan. Berjumpa dengan saya sahabat afsus salam, menyebarkan akan salam. Benda ni tak pakai modal belakang. Kalau kata sebut dengan lidah, dengan mulut sekalipun tidak dua oleh pustiti ahli. Dan banyak sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan kepada kita tadi teramat-amat besar sekali. Tinggal kita saja nak dengan taksir yang berat. Kalau kita buat, maka ganjaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita teramat-amat besar sekali. Baik. Kita masuk kepada tajuk kita.
Maha pemurah Allah Subhanahu wa taala terhadap sekalian hamba-Nya, kita dapat lihat di antara daripada perkara-perkara yang dia letak pada kita, dia tidak mengkhususkan ibadat-ibadat sunat untuk kita tadi capai syurga dia. Nah, cuba kita perhati. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat, mu nak pada syurga aku, takdirnya, mu kena buat ibadat sunat gua ni banyak. Nah, contoh kita kata semaya. Hak wajib tu kita dah buat dah. Tapi kerana mari syarat lain pula. Nak masuk syurga kena banyak semaya sunat. Bagaimanakah kita tadi hak jenis malah maya. Hak tak berapa rajin dengan semaya sunat. Ataupun kita kata mari syarat lain pula. Kalau mu nak pada syurga aku, mu kena puasa tadi biar banyak daripada puasa-puasa sunat. Setengah daripada kita sebulan Ramadan ni rasa berbeza. Bagaimana kita nak menyelesaikan akan puasa-puasa sunat. Nah, dengan perkara-perkara hak yang sabit, takdirnya ada daripada janji-janji sebagaimana hak kita sebut tadi. Ataupun kita kata mari nyawari nak pada syurga aku, maka tak dapat tidak pada kamu kena memperbanyakkan daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Bagaimana dengan kita hak kadang-kadang lama daripada kita tadi, siapa nak baca Quran, wa buta tu tidak kena. Nah, maka sinilah kita tengok luahnya syariat sayanya Allah Ta'ala kepada kita dari selain daripada ibadat-ibadat mafruḍah. Nah, semaya, puasa, haji, zakat yang telah kita tahu daripada perkara-perkara yang sabit dengan rukun Islam, Allah Subhanahu wa taala juga menggalakkan kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan amal-amal ibadat lain mengikut qadar kemampuan kita. Hak rajin semaya itu dengan semaya dia, tetapi jangan dia tadi memandang remeh terhadap mereka-mereka yang suka daripada berpuasa. Hak rajin berpuasa, teruskan puasa dia daripada puasa-puasa sunat. Jangan dia remehkan daripada amal ibadat orang yang suka baca Quran. Hak suka baca Quran pula, teruskan baca Al-Quran dia. Jangan dia remehkan akan perbuatan-perbuatan orang yang suka sedekah. Hak suka sedekah pula, teruskan bersedekah dia. Jangan dia remehkan akan perbuatan ataupun amalan-amalan lain. Waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min ma'rufi syai'an. Yang mana mafhum daripada secara hukum katanya, jangan kita memandang remeh akan sesuatu perkara-perkara yang kita anggap benda tadi adalah remeh di sisi kita. Kenapa? Karena mungkin dia tadi adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita sebagaimana disebut dalam kitab Hikayah Al-Asfuriyah. Setelah kematian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat mimpi melihat Sayyidina Umar tadi berada dalam syurga. Nah, mimpi melihat Sayyidina Umar berada dalam syurga. Lalu di dalam mimpi tersebut berlaku dialog. Dia tanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, apakah daripada asbab-asbab yang Allah Ta'ala memilih kamu ini lalu diberi kepada kamu akan ganjaran syurga? Adakah kerana kamu ni daripada sahabat Nabi SAW yang paling rapat? Ataupun adakah kerana kamu ni seorang mertua Rasulullah yang telah mengahwinkan anak kamu Sayyidatina Hafsah dengan Nabi SAW? Ataupun apakah kamu ni telah menjadi khalifah yang adil di dalam pentadbiran kamu?" Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, daripada banyak-banyak perkara, antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kira daripada amalan aku ialah pada suatu ketika aku berjalan di lorong-lorong kecil Madinah. Lalu aku melihat sekumpulan budak-budak kecil mengurung seekor burung yang kecil, asfur, di dalam sangkar yang kecil. Aku melihat burung tadi cukup terseksa, nak terbang tidak bebas. Lalu aku mengambil duit di dalam poket aku, lalu aku membeli burung tersebut, lalu aku bebaskan burung tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada belah ihsan, kasihan terhadap burung yang dikurung di dalam sangkar yang kecil tersebut, maka dengan keikhlasan diri aku terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu dikurniakan kepada aku apa yang kamu lihat sekalian. Ini disebut dalam kitab Hikayah Al-Asfuriyah. Muslimin muslimat tuan-tuan yang mulia, berkenaan dengan sedekah, cuba kita perhatikan ayat yang kita telah baca tadi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan boleh buka kitab Muntakhab Al-Ahadith yang telah disusun oleh Maulana Sa'ad Hafizahullah Ta'ala, muka surat 528. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan, yakni derma ataupun nafkah orang yang membelanjakan akan harta-hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebut kata jalan Allah Subhanahu wa taala ni luas, tuan-tuan. Nah, apa jua daripada perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syorkan kepada kita, semua itu adalah daripada jalan Allah Taala. Sama ada ia tadi adalah jihad fi sabilillah, sama ada ia tadi adalah untuk membangunkan akan madrasah-madrasah ataupun pusat pengajian agama, sama ada dia tadi untuk membantu fakir miskin ataupun anak-anak yatim, sama ada dia tadi untuk membela akan armalah-armalah ataupun seumpama dengannya, sama ada dia tadi untuk membina masjid ataupun seumpama dengannya, maka itu termasuk daripada fi sabilillah. Nah, apa kata Allah? Adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala amat besar dan juga luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Mafhum daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah nak ayat kepada kita muslimin muslimat, sekiranya kamu nafkahkan daripada apa yang kamu ada pada jalanku, maka aku akan melipat gandakan pemberian-pemberian daripada perkara-perkara yang boleh menyukakan hati akan diri kamu semua, kalau sekiranya kamu telah membelanjakan akan harta-harta tersebut. Kalau tidak dapat rasa sekarang pun, insya-Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita dapat rasa. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 pula Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan akan harta benda mereka pada waktu malam dan siang, kata Allah, dengan cara sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Dan sekali-kali tidak akan ada kebimbangan daripada berlaku kejadian-kejadian yang tidak baik pada mereka, serta mereka pula tidak sekali-kali akan berduka cita. Mafhum daripada ayat ini, setengah kata ulama ahli tafsir ialah sesiapa yang menafkahkan akan harta mereka pada jalan Allah, pada sesuatu yang hak, pada sesuatu yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampakkan akan segala perkara-perkara yang telah mereka alami daripada kesukaran-kesukaran. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala akan tarik segala penderitaan, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat akan segala bala bencana yang telah menimpa akan mereka. Bahkan mari satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhum daripada hadis tersebut, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah seseorang mukmin kepada orang yang lain dapat menahan daripada bala-bala yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk mereka. Jadi kalau kita tengok dalam istilah ilmu usul, qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian makhluk ni ada dua versi. Satu qada muallaq, manakala satu lagi disebut sebagai qada mubrah. Apa qada muallaq? Qada muallaq ialah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gantung. Nah, manakala qada mubrah pula ialah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala letak secara pasti, tidak terubah sekali-kali, melainkan hanya Allah taala jua yang lebih mengetahui. Tetapi qada muallaq ni terkadang Allah Subhanahu wa taala ubah pun berdasarkan kepada ikhtiar yang ada pada makhluk itu sendiri, berpandu pada apa yang dia telah kehendaki ke atas sekalian makhluk. Nah, sebagaimana kita tengok dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, sedekah dapat memanjangkan akan umur. Maka dalam arti kata lain, kalau kita tak ada berkehendak kepada panjang umur, nah, bahkan kita kata berkehendak juga kepada sihat tubuh badan, berkehendak juga supaya diangkatkan akan segala bala bencana dan juga bala petaka, maka inilah peluang untuk kita tadi mengubah akan qada muallaq yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita sekalian. Muslimin muslimat tuan-tuan sekalian, satu orang ulama pernah menyatakan berkenaan dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia menerangkan berkenaan dengan ayat tersebut. Apa kata dia? Nisbah pada mafhum mukhalafah, dia kata, wahai manusia,
sekiranya ada masalah-masalah yang telah menimpa akan diri kalian, tetapi kalian tidak dapat jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka cuba perhatikan sejauh manakah kedudukan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga jika sekiranya akan rezeki-rezeki yang sebelum daripada ni kalian perolehi dengan cara yang baik, tetapi mari suatu ketika ia terhalang daripada kalian, maka lihatlah perhubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, lihat ketakwaan kita sejauh mana kepada Allah. Karena pada ayat ini Allah Taala sebut, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, nescaya Allah Taala akan buka pada dia akan jalan keluar daripada sebarang permasalahan. Dalam arti kata lain, kalau ada masalah kita apa yang nak susah, bermakna kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga ada masalah. Itulah masalah takwa itu sendiri. Dan Allah Taala juga sebut, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau sekiranya kamu benar-benar ataupun kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara pasti, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kamu rezeki yang datang kepada kamu tanpa kamu sangka-sangka. Dalam arti kata lain, nak mencapai akan darjat takwa itu tuan-tuan, untuk mencapai akan kedudukan takwa, maka tak dapat tidak kita kena tunggu dengan jalan yang telah dilalui, yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Mana jalan lain? Nah, mana kita kata ada jalan lain lagi yang telah dibawa oleh orang-orang lain? Tidak ada jalan melainkan jalan Nabi. Nak tengok jalan Nabi, tengok perjalanan sahabat. Nak tengok perjalanan sahabat, tengok perjalanan tabi'in. Nak tengok perjalanan tabi'in, maka tengok kepada tabi'in. Nak tengok kepada tabi'in, maka tengok perjalanan akan alim ulama. Kalau daripada sudut fiqh kita lihat perjalanan Imam Syafi'i macam mana, perjalanan Imam Malik lagu mana, perjalanan Imam Abu Hanifah lagu mana, perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal lagu mana. Kalau daripada ilmu usul kita tengok pula perjalanan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lagu mana, tengok perjalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi lagu mana. Daripada perjalanan tasawuf pula kita tengok perjalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi lagu mana, tengok perjalanan akan Hujjatul Islam Imam Ghazali lagu mana, dan a'immatul muslimin, tengok perjalanan ulama-ulama Islam lagu mana. Daripada banyak-banyak yang kita dapat lihat perjalanan-perjalanan para ulama, termasuk juga para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, mereka tidak kedekut dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak saja dengan apa yang mereka perolehi daripada kurniaan, nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berkongsi dengan sahabat-sahabat lain. Mereka berkongsi dengan orang-orang lain. Contoh kalau kita tengok disebut dalam kitab Fadhilul Amal yang telah dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah taala, disebut akan cerita seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tadi duduk mengurus barang dagangnya dia, yang mana banyak barang dagangnya dia ada yang mengatakan diisi atas 40 ekor unta, ada yang mengatakan 80 ekor unta, ada mengatakan 70 ekor unta. Nah, pada saat waktu-waktu tersebut tadi sudah tiba akan hampir waktu untuk Nabi SAW beserta dengan sahabat lain untuk salat fardu. Nah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tadi kalau duduk kalut-kalut tadi terlepas akan takbiratul ula, terlepas takbir bersama dengan Nabi SAW. Selepas daripada Nabi SAW salat salat, Sayyidina Abdul Rahman tadi mari menghadap Rasulullah. Waya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semenjak daripada aku tahu kelebihan takbiratul ula, aku tidak pernah meninggalkannya. Tetapi apabila mari pada saat ini, aku telah tertinggal kerana disibukkan dengan harta-harta. Bagaimanapun untuk aku menebus akan pahala takbiratul ula tersebut. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu tidak dapat menebus akan takbiratul ula tersebut. Nah, lalu kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, walaupun aku sedekahkan akan bagai dagangnya aku, walaupun begitu wahai Abdul Rahman, walaupun aku sedekahkan juga akan binatang-binatang yang membawa bagai dagangnya itu, walaupun begitu, kata Nabi SAW. Nah, lalu kata Abdul Rahman bin Auf, nah, ya Rasulullah, kalau begitu aku sedekahkan sekali bagai dagangnya dan juga bagai yang membawa akan dagangnya aku tadi, iaitulah unta berserta dengan rebah dia sekali. Besarnya kita kata pengorbanan sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Kenapa itu?
kerana nak cari kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nak mencari akan kedudukan mereka di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kerana kehidupan mereka kerana Allah, bukan kehidupan mereka kerana nak memperkenalkan perut mereka, bukan kehidupan mereka kerana nak pada mata-mata pandangan manusia terhadap kekayaan yang mereka miliki, bukan kerana mereka tadi nak pada gelaran-gelaran yang telah digelarkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan mereka tadi terdiri daripada orang yang dimuliakan. Tidak. Bahkan perbuatan mereka tadi ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pula kita tengok di antara yang disebut daripada tabi'in ataupun ulama-ulama yang paling besar ialah seorang ulama yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak. Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak ni orang kaya, tuan-tuan. Nah, orang yang memiliki akan harta, tetapi dia tidak menyangkutkan hati dia tadi pada harta yang dia miliki. Satu ketika mari seorang pembantu dia wayak kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, wahai tuan, sesungguhnya barang dagangan tuan serta barang-barang dan juga binatang-binatang yang membawa barang dagangan sebanyak 40 ekor unta telah dirampok. Nah, lalu Sayyidina Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak tadi kata alhamdulillah. Kejut pembantu dia tadi. Kata pembantu dia, mengapa tuan mengatakan alhamdulillah? Lalu jawab Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, aku menyatakan alhamdulillah kenapa? Kerana aku syukur ada bahagian pahala bagi diriku di sebalik perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala uji aku. Dan yang kedua pula, aku telah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah memberitahu kepada aku bahawasanya apa yang aku miliki buat masa sekarang belum pasti adalah milik aku yang sebenar. Bila-bila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil, dia tetap akan ambil. Nah, qadarallah ma syaa. Mentakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekalian makhluknya ma syaa, apa jua yang dikehendaki. Ini yang berlaku pada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Dan disebut juga dalam manakib dia, setiap tahun 100 orang dia beri nafkah untuk melaksanakan ibadah haji. 100 orang, tuan-tuan. Cuba kita fikir. Nah, kalau kata Allah ni nak melaksanakan ibadah haji kena habis 45 ribu. Cuba kita kali dengan 100. Pakai 1.5 juta. Nah, orang kaya tempat kita ni jarang hak boleh nafkahkan 10 orang ataupun 20 orang untuk tiap-tiap tahun pergi ke Mekah buat laksanakan ibadah haji. Tapi lain yang berlaku pada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Apa jua yang dia miliki daripada harta benda dia, bukan untuk dunia mereka, bahkan adalah untuk mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka nampak ganjaran di akhirat lebih bernilai daripada ganjaran yang telah mereka terima di atas permukaan bumi ini. Bahkan mereka tadi tidak termakan dengan pujian-pujian manusia. Mereka tidak terkesan dengan apa yang telah diucapkan daripada perkataan manis atas lidah-lidah manusia. Kita tengok sahabat, orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dipuji mereka tadi berada dalam keadaan situasi yang berbeza. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila dipuji dia menangis. Orang tanya, "Nah, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, mengapa kamu menangis apabila kamu orang memuji kamu?" Lalu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Sesungguhnya aku malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu memuji diriku, kenapa? Karena hanya kamu saja melihat kebaikan aku. Dengan akibat Allah Ta'ala menyembunyikan keaibanku. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui akan segala apa yang aku telah miliki." Pak comel Tuhan apa? Pak buruk lebih lagi, tuan-tuan. Menyebabkan kata Sayyidina Abu Bakar, aku teramat malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Umar apabila dipuji dia malu. Nah, dia malu pada orang yang memuji dia. Lalu orang yang memuji tadi tanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa kamu marah pada orang puji kamu?" Nah, jawab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku marah kerana aku bimbang dengan pujian kamu menyebabkan timbulnya sifat-sifat di dalam diriku daripada segala sifat mazmumah. Takut aku mari riak, takut aku main bahasa ujub, sum'ah dan seumpama dengannya." Nah, Sayyidina Uthman apabila orang puji dia disuruh puji lagi. Nah, amun nak puji lagi. Nah, dia suka orang puji dia. Lalu dia bertanya kepada dia, "Mengapakah kamu suka orang memuji kamu?" Lalu kata Sayyidina Uthman, "Sebenarnya aku adalah milik Allah. Apa jua yang aku miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan memujiku, tetapi pada hakikatnya dia telah memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, Sayyidina Ali apabila orang puji dia senyap, dia tak kata apa. Dia tidak menangis, dia tidak marah, dia tidak oleh puji dia. Sebaliknya dia berdoa,
Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku khairan mimma yazunnun, lebih baik daripada apa yang dia sangka. Kalau dia sangka aku ni orang baik, maka kamu jadikan aku ni orang yang lebih baik lagi. Waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, kamu ampunkan juga akan apa jua kesalahan-kesalahanku yang dia tadi tidak tahu. Dia puji aku tapi kerana dia tidak tahu kesalahan aku. Terkadang perkataan aku tadi mencari, terkadang perkataan aku tadi mengadu domba, terkadang perkataan aku tadi jatuh pada mengumpat, terkadang perkataan aku tadi jatuh pada membicarakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kamu ampunkan ya Allah. Kenapa? Kerana dia puji sebab dia tidak melihat akan kesalahan akan diriku. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan sekali-kali kamu menanggung kepada aku akan perkataan-perkataan daripada mereka. Karena terkadang pujian mereka tadi semata-mata untuk menimbulkan bagi diriku tadi akan perasaan-perasaan ujub, sum'ah, riak dan seumpama dengannya. Jangan kamu tanggung ya Allah akan apa jua daripada perkara-perkara yang sabit dengan kecelakaan yang membawa pada kerosakan bagi diriku. Muslimin muslimat tuan-tuan beliau, di kesempatan yang amat sempit ini juga, sebelum daripada berakhir, mari kita tengok satu hadis Nabi SAW. Yang mana hadis ini sering kita hafal, bahkan menjadi pertuturan kita dengan sayang-sayang kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathatin." Ilmu yang taqwa bih, awaladun salih allati yad'u lah, sadaqatun jariyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila terputusnya akan nyawa seseorang Adam, maka putuslah segala-gala daripadanya, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang sentiasa mengalir. Lagu mana sedekah jariah, sedekah yang sentiasa mengalir? Ialah sedekah yang tidak putus-putus. Maksudnya, kita menafkahkan harta kita pada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan yang berpanjangan. Contohnya, kita sedekahkan akan harta kita tadi kepada penuntut ilmu agama Allah. Selagi mana dia tak hidup di dalam keadaan dia tak disebar ilmu, belajar ilmu, sepanjang itulah juga akan pahala-pahala yang mereka lakukan tadi kita tetap terima. Ataupun kita nafkahkan kepada pembinaan pusat-pusat agama ataupun pusat-pusat yang kita kata sabit dengan maslahah orang awam, hospital ataupun apa jua daripada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada manusia. Selagi mana perkara-perkara tadi diguna oleh manusia, maka sepanjang waktu itulah kita tadi akan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Au ilmu yuntafa'u bih. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kata ulama, ilmu yang manfaat ni tadi ada 2. Yang pertama, ilmu hak yang telah kita belajar, kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut. 1. Yang kedua, ilmu yang telah kita belajar, kemudian kita ajar pula kepada orang. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Menunjukkan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Lalu orang lain lakukan kebaikan tersebut, dia dapat pahala. Kita yang mengajar akan ilmu tersebut juga mendapat akan pahala yang sama. Dan yang ketiga, waladus salih alladhi yad'ulah, iaitulah anak yang salih. Tak kira anak tak lelaki ataupun perempuan. Kalau disebut sini waladus salih, anak lelaki yang salih, simbolik termasuk sama daripada anak lelaki tersebut adalah anak perempuan sekali. Alladhi yad'ulah, yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia. Jadi di dalam alladhi yad'ulah sini juga ulama mengatakan, kalau kita nak ukur kita ni anak soleh ataupun tidak, maka kita lihat hari ini ada ke tidak waktu kita doa kepada mak ayah kita. Kalau kita ni tidak doa kepada mak ayah kita, sama ada dia tadi masih hidup ataupun meninggal dunia, bermakna jangan kita mengaku kita ni anak soleh. Kenapa? Kerana menyalahi dengan apa yang Nabi sebut. Anak solehnya anak lagu mana? Anak yang apabila kehidupan mereka tadi tidak lekang daripada lidah-lidah mereka, mendoakan kepada kedua ibu bapa mereka. Kerana inilah jasa yang paling besar sekali mak-mak kita terhadap kita. Lepas tu kata Sayyidi Bapak Espanya, dia kata lagu mana? Kita kena terima kasih banyak kepada mak ayah kita. Kenapa? Kerana selain daripada kita tadi di dalam Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah, kita ni berada dalam Islam juga ialah sabit dengan mak ayah kita. Cuba bayangkan kalau mak ayah kita yang melahirkan kita tadi bukan daripada orang Islam, di mana kedudukan kita lagi tuan-tuan. Maka dengan sabit mereka tadi Islam,
kita juga alhamdulillah menerima Islam dengan keadaan yang amat-amat mudah, dengan keadaan yang amat-amat senang. Lahir saja kita tadi, mak kita, ayah kita azan di telinga kanan kita, qamat di telinga kita. Kemudian kita tadi membesar dalam suasana keluarga yang mengamalkan akan apa jua daripada ajaran Islam. Jadi sebelum daripada berakhir juga, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang beruntung, orang yang comel, orang yang bagus, orang yang benar, orang yang elok akan perkara-perkara daripada diri mereka ialah man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang bersedia untuk menghadapi hari selepas daripada kematian dia. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang hina, ataupun istilah mudah tak pasal tak pakai. Man atba'a nafsahu hawaha, ialah mereka-mereka yang sentiasa mengikut akan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allahil aman. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dalam waktu masa yang sama juga dia tak mengharapkan akan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu hawa nafsu, tapi masih ada lagi rahmat, mengharap rahmat Allah Ta'ala. Apakah kita yang sentiasa menunggu akan hawa nafsu, bahkan tak nampak sikit rabuk mengharapkan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi setakat itulah dulu, insyaAllah moga-moga kita bertemu di lain ketika. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang jahat, yang lemah, yang cacat, yang salah adalah kelemahan diri hamba sendiri daripada sudut syariat. Itulah yang terkasar bahasa, tersalah kata, termakan masa agama banyak-banyak. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memandu kita untuk menuruti apa yang dia kehendaki daripada perkara-perkara yang telah dia tinggalkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahlina wa li aqaribina wa li masyayikhina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma irfa' warfa' 'anna wa 'anil muslimin al-bala' wal ghala' wal qahta wal humma wa min jami'il ma'asi wal munkarat wa min jami'il amrad wal asqam man zahara minha wa ma batan min biladina khassatan wa min buldanil muslimin 'ammatan ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala' ikfina bala' qabla nuzulihi السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.